Baiklah, bagi tugasan pentaksiran akhir, saya telah memilih tajuk ketiga, iaitu perbandingan epistemologi antara modernisme dan pasca modernisme. Seperti yang kita tahu kan, dunia telah dipenuhi oleh pelbagai trend dan paradigma kehidupan bentuk baru. Pasca modernisme yang merupakan arus gelombang peringkat ketiga telah memberi impak yang besar dalam kehidupan moral masyarakat, khususnya di negara kita. Nilai-nilai yang dibawa oleh ideologi pasca modernisme melalui berbagai medium telah memberi kebaikan dan juga terdapat kesan moral maupun sosial yang wujud bertitik tolak daripada modernisme dan pasca modernisme. Apa dia modernisme dan pasca modernisme? Saya akan menjelaskan secara terperinci apakah maksud pasca modernisme serta konsep yang lebih menjurus kepada pemikiran dan falsafah bagi fenomena tersebut. Baiklah, modernisme bermaksud pemikiran dan gerakan berjuang untuk menggantikan segala gerakan tradisionalisme agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap moden, yang meliputi pemodenan terhadap budaya, seni, pegangan, amalan dan merupakan transformasi dalam masyarakat barat pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pasca modernisme pula merupakan pemikiran pemodenan yang lahir pada abad ke-19 apabila lebih ramai kelahiran pemikir barat di barat. Pada zaman modernisme, berlakunya penentangan terhadap agama kerana ia lahir daripada pegangan terhadap sekularisme yang muncul pada zaman Renaissance. Masyarakat Eropah mula membebaskan diri mereka daripada agama kerana tidak sesuai dengan pemodenan yang ingin dibawa. Modernisasi kian berkembang apabila terutamanya kepada akal pada zaman ke-18, iaitu zaman Enlightenment. Tokoh yang terlibat pada zaman ini adalah Charles Darwin, Sigmund Freud dan Karl Marx. Kemudian mengenai pasca modernisme pula, ia merupakan pemikiran pemodenan yang menjerumus ataupun lahir pada abad ke-19 apabila kelahiran ramai pemikir dan kemajuan teknologi barat juga semakin bertambah. Ideologi pasca modernisme ini telah dibicarakan dalam pelbagai dapatan. Menurut Christopher Norris dalam bukunya The Truth About Postmodernism 1996, kehadiran pasca modernisme dapat dikesan melalui 3 tunjang dasar utama, iaitu pasca strukturalisme, pasca modernisme itu sendiri dan pasca modernisme budaya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai istilah pertama, iaitu pasca strukturalisme, yang merujuk kepada pemikiran yang muncul selepas pemikiran strukturalisme itu tersendiri. Ramai yang menyorakan bahawa pemikiran strukturalisme ini adalah tidak relevan lagi. Antara yang menyorakannya adalah Foucault, Lyotard, Derrida dan 3 orang tokoh besar ini merupakan tokoh yang ternama dan ahli falsafah Perancis bertaraf antarabangsa. Kemudian tunjang yang kedua yang saya sebutkan tadi ialah teori pasca moden itu tersendiri. Istilah ini sering dikaitkan dengan beberapa ilmu sosial yang mengembangkan idea bahawa negara-negara maju seperti Barat sendiri telah memasuki tempoh pasca industri. Golongan yang menyorakan hal ini adalah terdiri daripada Daniel Bell, Alan Turing dan Alan Toffler. Istilah pasca moden itu sebenarnya merupakan
berdasarkan bahawa dunia industri telah memasuki satu tahap yang lebih canggih dan meninggalkan kemajuan zaman modernisasi itu tersendiri. Itulah apa yang disebut melalui tunjang kedua, iaitu istilah pasca modernisasi itu tersendiri. Kemudian istilah yang ketiga iaitu muncul pasca modernisme budaya. Ia merupakan satu istilah yang mencirikan perihal budaya dan sifat-sifat abstrak, sifat-sifat seni dan arkitektur itu tersendiri. Apa yang boleh disimpulkan daripada dapatan saya sendiri adalah Perancis merupakan negara yang menjadi pusat kepada gerakan pasca modernisme ini apabila mereka menyedari betapa pentingnya untuk melancarkan atau menyuarakan ideologi baru mereka, iaitu pasca modernisasi budaya. Perbandingan antara modernisme dan pasca modernisme boleh dibuat dari segi sejarah, elemen pemikiran dan kelahiran pelbagai tokoh. Baiklah, dari segi sejarah, zaman modernisasi bermula sejak abad ke-14 Masihi. Namun ia jelas kelihatan pada abad ke-17 Masihi dan berterusan sehingga abad ke-19 Masihi. Pasca modernisasi pula bermula muncul kali pertama di Perancis pada hujung abad ke-19. Baiklah, dari segi elemen pemikiran, modernisasi mempunyai elemen pemikiran yang mengesahkan kewujudan kemungkinan mengenai kebenaran menggunakan penaakulan manusia. Penaakulan yang dibuat menggantikan kedudukan Tuhan, manakala naturalisme menggantikan kedudukan perkara gaib. Kemudian bagi pasca modernisasi, elemen pemikiran zaman ini merupakan lebih kepada keinginan, penakulan pula digantikan dengan emosi, akhlak digantikan dengan relativiti. Fenomena ini menunjukkan berakhirnya sebuah sudut pandang universalisme. Kemudian, terdapat juga kelahiran pelbagai ahli falsafah dari segi modernisasi. Pelbagai falsafah seperti René Descartes, Hegel, Immanuel Kant, Thomas Hobbes, Auguste Comte dan David Hume. Manakala pasca modernisasi pula terdapat tokoh falsafah seperti Frederick Wilhelm, Charles Sanders, Michael Foucault, Hans Robert Jost, Jacques Derrida dan Jan Murawski. Bagi refleksi peribadi pula, kita dapati bahawa pada era pasca modernisme ini sendiri, struktur kehidupan sosial masyarakat telah berubah. Budaya hidup moden menjadikan masyarakat itu bersifat individualistik serta tidak mengambil peduli terhadap gejala yang berlaku di sekeliling. Masalah yang dicetuskan era pasca modernisme tidak dapat diatasi dalam jangka masa panjang. Namun, kita perlu mengambil langkah dan mengambil pelbagai perkara untuk mengatasi masalah ini. Bagi cadangan penambahbaikan, untuk bermula, ia haruslah bermula dari institusi keluarga itu sendiri. Bagi membendung masalah-masalah yang berlaku pada masa kini, pihak yang utama memainkan peranan penting adalah pihak institusi keluarga itu sendiri. Ibu bapa adalah pencorak kepada anak itu sendiri, maka ibu bapa perlu memberikan didikannya secukupnya untuk melahirkan anak bangsa yang berakhlak mulia demi masa depan yang lebih cerah dan juga untuk kebaikan generasi akan datang. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.